Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dengar tak suara saya? Okey, saya sekarang baru saja sampai rumah kakak saya. Seharian saya kat jalan raya je hari ni. Dengan jam lah apa benda, tayar pancit bagai. So memang saya tak wujud dekat game borak saham. Okey, itu saja nak cerita sikit. Sekarang tu kat belakang tu ada dengar tak? Waktu solat tu belum habis lagi. Saya solat di rumah sahaja hari ni. Okey, kita nak buat review. Hari ni hari Ahad 10/4. Okey, hari ni ada game Manchester City versus Liverpool. Okey, yang tu pukul 11.30, sekarang pukul 10 lebih. Nanti saya nak tengok kejap. Okey, ni counter Tenko ni saya nak tengok sebab hari tu kan kita buat review sama-sama 25 bulan 3. Ni kan saya test SMI dan nampak ada Volcano, tapi MACD semua cun lagi lah kan. 15 minit lah. Ni time frame 15 minit. Lepas tu dia ada golden cross bla 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 bla. Okey, 15 20 okey, ni 25 kan. Okey, 25. Tengok the next week nya 28 bulan pacak naik kan. Sampai ke atas ni. Maksudnya kan siapa yang entry itu tu dah berapa banyak persen dah. Sebab kan Tenko ni asyik duk buat kajian dia je. Lama dah saya duk Tenko, kolam dah siap. Kolam kan dah siap kat sini. Dia macam still sideways kan. Slow. Dia buat lagi satu kolam lah. Sekolah yang kedua baru dia naik baca. Kita duk menanti bila dia nak naik, bila dia naik. Once dia naik, dia tak erti nak turun dah. Naik. Yang ni kita tengok 25, kita tunggu 28 kan. Bila dia dah buat validation candle ni, dia dah makan candle sebelum, macam resistance yang sebelum pun dia dah lepas, dia dah break up. So katalah kita masuk ada sini, sekarang ni berapa persen dah? 93% daripada 28 bulan lah. Dekat 100%. So siapa kata tak boleh nak swing, tapi kena counter yang tepat lah. Sekarang ni kita macam yang 28 bulan ni tahan TSH memang nampak lah kan daripada hari minggu lepas kan. Yang lain yang ni memang naik lah. Yang lain tak ada lah kita nampak memberangsangkan lagi kan. Macam ni lah kita tengok seminggu dua. Boleh lah, tapi tak berapa nak wow lagi. Macam kata nice ni, Valves yang naik kan. Kalau kata yang game emas lah, Pokok okey lah. Dia sebab very volatile. Emas ni very volatile, macam besi juga. Walaupun kita nampak ada potensi geng-geng besi ni boleh naik jauh. Kalau kita ikut wave boleh pergi jauh lagi. Cuma kita tak tahu the right time tu bila nak masuk. Ikutkan keadaan sekarang ni, ni timing yang cantik yang counter semua nak reversal dan nak naik. Kalau orang nak cari peluang untuk swing, ni lah masanya. Tapi kena pandai cari counter yang elok lah. Counter yang elok kalau kita nak tengok macam yang macam minggu lepas tu, macam contoh Miko kan. Macam biasalah kalau nak buat kajian counter tu, kita tengok untuk kalau siapa yang nak swing, tengok weekly dulu. Sebab kita nak direction yang jarak masa jauh tu, kita nak tengok okey dia dekat mana, adakah counter uptrend. Sebab kita nak swing kan, nak swing kena lama. Kalau macam ni kena tengok jangka masa yang panjang. Satu candle tu 1 minggu. So kita boleh expect mungkin dia naik beberapa minggu, sebulan dua. So counter yang swing lah, yang elok untuk swing. Macam ni sepatutnya time reversal yang kita tengok tu dekat sini lah, bila dia dah break up kat sini. Kat sini candle ni bullish ni, dia dah makan candle sebelum yang bearish sebelum dia reversal lah. Dia buat downtrend, dia berjaya buat reversal dekat sini lah. Sepatutnya boleh entry kat sini, tapi kita dah terlepas. Tapi tak ada masalah lah, sebab dia overall uptrend. Kalau kita tutup indie, sebab indie ni kita tak nampak clear direction kan. Okay, sebelum kita tutup ni, so kita boleh buat satu direction macam ni. Dia kan macam channel pun kan, kita kena juga belajar melukis-lukis. Melukis ni imagination tau. Kita punya apa yang kita nampak dekat chart. Tapi tak payahlah nak beria sangat kan. Nanti dia beria lukis-lukis sampai langsung tak trade. Kita buat lukis boleh untuk praktis, tapi kena juga belajar beranikan diri untuk trade. Masukkan sikit dulu. Kan yang baru-baru ni janganlah masuk banyak-banyak. Masuk sikit je, test dulu market.
modal yang kita sanggup rugi berapa. Okay, tengok counter ni overall uptrend. Kalau ikutkan dia buat salsa, dia touch ni neckline, lepas tu dia turun buat handle, dan kalau dia berjaya breakout, dia akan buat satu kenaikan yang cantik. Okay, sebab tu macam kalau kita dapat tengok satu pattern dekat weekly, kita tahu counter tu insyaAllah boleh buat satu swing. Satu swing yang jauh lah kan. Kita kata nak berapa persen lah, 50% ke contoh. Macam ni kita tengok dulu lah dia boleh pergi berapa persen. Daripada bawah ni naik ke sini berapa persen. Oh, okay. Oh, melampau sampai 584%. Tak apa, kita buat dulu. Ini bukannya swing kejap-kejap ni. Nanti orang kata, wow, kita swing kejap je dapat 580%. Tak adalah. Mesti makan tahun. Sini berapa bila kurun. Dia nak turun ke bawah ni daripada 2017 sampai turun bawah ni 17, 19 settle sampai bawah 2 tahun dia turun bawah. Lepas tu dia start naik balik dekat 2020, naik balik sampai 2021. Okay, so setahun untuk masa dia naik, and then 2021 dia start turun. Dan kita expect 2022 dia buat kenaikan pula lah. Tapi tak ada sampai pacak ni. Kalau berapa pacak ni sedap kita. Kalau yang berani nak swing, kena tunggu dia break out dulu. Kan ni dia akan turun dulu. Nampak ada volcano, mungkin dia turun gedek-gedek. Weekly kalau weekly dia high, kat daily mungkin ada peluang lagi break out. Nanti kita tengok daily pula. Weekly nampak dia dah volcano dia macam naik sikit, so dia turun kan. Ni dia naik dulu, acah-acah lah bagi kita seronok. Tapi yang risau lah siapa yang nak swing dia ni, dia ada masa depan lah. Dari segi chart pattern dia cantik kan. So cumanya tahap sakit jantung nak tengok merah-merah tu. Kalau dia libas kan, dia libas dia nak naik ni. Kata yang libas untuk naik. Okay, so ada chance untuk naik 11%. Swing yang terdekat 11 tu 14%, mungkin 10 tu 14%. Ambil 10% pun jadilah untuk kita swing Mako. Okay, so yang kalau kita yang tahan ni, oh 76%. Macam mana saya boleh tengok 584 nak sebut. Kalau 76% logik sikit. Beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan dapat dalam 76%, okey kan. Sebulan 2 swing dapat 76%. Tapi kena make sure dia solid dulu naik atas ni lah. Dia akan gerak macam ni tau. Jangan expect terus pacak. Ada counter pacak tapi tak macam ni. Dia ni naik gini. Macam ni. Oh, kita tunjuk sikit. Nak bagi cerita. Dia akan naik macam ni. Keteng-gendeng. Tantang. Gede. Turun pula. Cek naik. Sampai ke resisten dia. Maksudnya yang ni pun keteng-gendeng. Turun pula. Cek. Masa dia turun tu orang tak sedar. Betul ke counter ni boleh pergi? Padahal dia turun tu biasa lah. Kejap dia bergerak macam tu. Gede. Nadi kan sama juga nadi kita kan. Gede. Naik turun. Tapi dalam keadaan overall nak menaik. Macam tu. So Mako ni menarik. Nak tengok daily daily. One day. Nanti tu. Maksudnya dia dekat middle channel. Nak cari upper channel. Upper channel kurang-kurang yang ni 40%. Kalau dia boleh pergi sampai sini 83 sen ke, sedap lah. Jangan buat main. Maybe dia slow tiga-tiga, tapi dia naik macam ni lah. Kejap turun. Sehari naik, esok turun. Kata naik tapi turun. Memanglah dia naik turun. Tengok candle dia, sehari naik, sehari turun. Naik turun. Tapi dalam keadaan overall naik. Orang dia tak faham. Dia ingat macam tengko, naik turun. Mana naik? Kau overall naik. Memang dia ada naik turun. Tapi overall dia naik. Ni pun naik. Ada orang yang beli kat puncak ni lah, turun banyaknya. Relax lah. Katakan nak uptrend, siapa suruh beli kat puncak ni? Tunggu dia reversal tu. Tengok time frame kecil. Cara tengok one day, dia punya overall picture. Cari entry kat 30 minit ke 1 hour ke 15 minit tu macam kita nak intraday pula kan. Sebab kita takut dia banyak noise.
Okay, saya nak tunjuk apa tadi? Oh ni, beli-beli kat Mercak esok jatuh Oh ni. Berapa? Oh, jatuh 6%. Baru beli dah rugi 6%. Katalah masuk berapa ribu 6% masuk 100 ribu dah rugi 6 ribu. Apa ni? Kata counter uptrend nak naik sampai 70%. Rugi awal-awal masuk dah 6% rugi sehari. Tengoklah kita target tinggi. Kalau kita target swing high kan, kita nak swing lama sebulan 2, kerugian yang kita sanggup tanggung mungkin 10%. 10% untuk kenaikan yang 70%. So kena agak logik lah kita letak. Memang akan ada merah-merah tu. Kalau macam kita nak target seminggu 2 je, mungkin kita target 20%. Kerugian kita mungkin sanggup tanggung 5% ataupun 7% je. Terpulang ataupun ikut duit. Contoh ada duit 5,000 je ada duit, sanggup loss 500 je maksimum. Kalau tak jadi tu tak jadi. Kita pakai loss 500, tengok esok terkebang. Orang hasam macam tu. Dia macam nak kita kena stick to the plan lah. Kalau kita sanggup rugi banyak tu, okey lah. Itu je lah kita punya risk and reward dia. Kena fikir dulu sebelum kita trade. Meko ada peluang. Cumanya dia bergerak dalam biasalah naik turun tu. Kalau sanggup, silakan. Kalau tak, ambil lah dia punya bacaan yang betul-betul sharp. Contoh 50 minit. 50 minit, sideways kan. Nampak tak? Dekat daily nampak uptrend. Upsell dekat 50 minit sideways. Maksudnya, dia time frame kecil lah time frame besar lah pergerakan dia kan lain-lain. Kita tengok yang besar, tak boleh nak samakan time frame yang kecil. Besar tu untuk tengok direction, yang kecil ni untuk entry. Kalau yang kita tengok 1 hour, 50 minit dia jatuh-jatuh sakit jantung tu, dah memang kita masukkan 1 hour. 50 minit dia ada ranging naik turun. Naik turun ni dekat mana? 6.15 sampai 6.85. Oh, sakit jantungnya. Banyak tu. 6.15, 6.85 jatuh. Beli kat atas puncak ni. Beli kat 6.85. Turun sampai 6.50. 6.85 turun 6.50. Berapa bit Kita tengok kerugian mereka ini. Oh, 4% dah rugi. Kalau tak mau macam tu, tunggu dia break out kat atas kotak atas dulu baru masuk. Dekat 50 minit lah. Tunggu candle breakout atas kotak ranging ni. Siapa yang cekak scalping ke, yang main intraday tak apa, turun bawah saut, naik sampai ke atas resistance, jual. Turun bawah saut, naik ke atas resistance, jual. Tapi siapa yang nak tunggu nak swing, mungkin boleh tengok bila dia dah breakout. Okay, dia dah breakout kotak ni, baru beli dekat atas 690 ke 70 sen baru beli pun boleh. Ataupun tarik pivo. Delete Zat. Macam mana dia tak delete budak Allah ni? Kan delete semua pula. Nantaklah dia tu. Okay. Pivo. Pivo retracement. Tarik sini sampai kita nak swing Okay. Tak agak-agak dia akan turun. Sama ada 65 sen. 64 sen. 65. 25. Dia punya apa? Golden pivo. Tengok ada mana dia nak turun. Ke bawah sangat. Kalau ikutkan ni dia dah mari turun dah ni. Dia dah sentuh dah 3820 dan dah naik dah. Okay, kalau dia macam ni kan, dia jatuh kat 650. Kita nak masuk adalah dekat masa dia breakout ni 665 masuk. Okay, ni dah sampai 680. Untuk intraday lah. Dapat juga beberapa bit tu. Tarik pivo tengok dia rebound dekat 385. Kalau dia turun lagi, mana lukisan saya? Ni. Dia turun ngam dekat 3820 Lepas dia naik, katalah dia turun lagi sekali dekat 650. Dia tunggulah entry dekat 650 ni dekat 50% ni kan. Dia turun ni, tunggu dia breakout dekat 650 ni baru masuk. Dia naik 1 bit atas pivo yang ni lah. Kalau dia turun sampai 50, so pivo yang atas ni lah kita masuk. Kalau dia turun sampai 3820, pivo yang atas ni lah kita masuk. Kalau dia turun sampai 61880 ni, pivo yang 50% ni lah kita masuk. Faham tak?
Tunggu dia turun dulu. Saya kita nak tengok dekat mana dia nak buat base. Tapak dia nak melantun kat mana. Dah jumpa dah tapak dia. Nyah, apa lagi, tunggu je lah dia buat reversal. Candle tu reversal. Candle reversal saya tahu dah bagi tahu selalu dah kan. Candle reversal tu candle yang bullish makan candle bearish yang sebelum. Ni. Dan ni tak apa clear. Ni boleh lah. Boleh yang grafik ni. Lepas tu kata better pakai Hikashi. Nampak hijau senang. Mana ada hijau masuk. Merah ada hijau masuk. Merah keluar. Hijau masuk. Merah keluar. Hijau masuk. Merah keluar. Hijau masuk. Itu nak paling senang, simple. Tapi 15 minit orang tak pakai Hikashi. 30 minit pakai sikit pun. Candle pun tak ada nak buat purata lagi. Kita kalut nak masuk. Merah, hijau ni masuk. Hijau kat mana ni? Nak kosong dia pergi sampai mana? 175. Value ya? Tak value. Rasa tak value, ambil yang 1 hour pula. Biar naik banyak sikit. Merah, hijau kat sini penipu kat kita. Kena trap. It's a trap. Kat sini lah. Macam ni. Kalau macam ni. Tetap saya suka. Tanda kotak dululah senang. Boleh tak? Nak nampak dia sebenarnya duk main-mainkan kita ni kat mana? Oh, sini. So dia kena break up sini baru boleh masuk dekat 670. Nampak tak dia buat tapak? Ni kat sini tapak. Kedeng. Masa main-main acah-acah good nak naik tak berjaya pun. 1 2 3 4 lah sebenarnya dia cuba naik tak naik. Yang ni baru break up. Bila break up kat situ lah kita beli. Kita buat kotak. So cut loss kita kat sini 665. Okey. Kalau yang sanggup swing nak swing lama, cut loss kat mana? Kat sini. 660. TP mana? Oh, sini. 685. Okey. TP seterusnya kat mana? Ni ada rejection. Okey, sini. 70 sen. Siapa yang nak masuk swing tinggi. Lepas 70 sen baru masuk atau pulang. Siapa yang nak ride sekarang rasa nak naik lah. Nak pelan-pelan naik. Pandai-pandai lah cari entry. Tengok dulu kat 15 minit. Tengah turun Kalau dia tengah turun, itu adalah peluang. Sekarang tengah naik. Ni masa dia tengah merah ni peluang ni. Tunggu sampai dia turun buat base kat mana. Turun. Ambil low, ambil high. Okey. Dia turun kat 38%. Lepas tu dia rebound. Ni low. Ni kita nak swing jauh lah. Low. Dan paling high dia pergi ni lah. Dia sini high dia. Kita pun lepaskan Vibo. Tengok okey. Dia turun kat 38. So kita boleh swing lagi lah. Sebab kita ambil kat sini satu swing. So kita punya expectation pun mana kita punya berhenti ni? Kita punya expectation pun sama lah. Bila kita dah masuk tu dekat 38 point. Line pula. Sekejap dia turun sampai sini kan. Kita pun masuk kat 38%. So 740 lah kita punya TP. Siapa yang masuk swing. Sebab satu swing kan. Satu low dengan high kita ambil yang sini. So low kat sini yang baru. High kita yang baru kat sini lah. 740. Faham tak? Tak faham. Tak faham nantilah belajar pula. Nanti lambat. Saya nak tengok bola sekejap lagi. Manchester City versus Liverpool. Saya bukan peminat dua-dua tim tu pun. Tapi dia kan macam menarik lah. Tengah sengit lawan. Swing ni low. Ni swing high dia. Ni swing low dia. Ni swing high dia lah. Gitu. Faham? Ada faham? Faham tak? Low. Low. High. Low. High. So kita expect dia pergi sini lah. 740. Dah. Tamat situ. Miko. Lagi siapa? Minho. Lee Minho. Siapa peminat Korea? Aduh. Minho ni saya nak intraday.
Dia tak ambil saya. Saham intraday kan maksimum masuk 370. Saya kan ikut benda je kan. Lurus je ikut 37 sen beratur tak kena ambil. Petang dah kot. 4 berapa? 4.20 je. Berapa tak nak ambil lah Q. Dia nak break up ni. Dapat 2-3 bit untuk swing apa? Untuk BTST. Dia macam ni kan. Berkecamuk macam ni kalau tak nampak. Buat line. Kalau nak melukis-lukis lah. Line nampak sikit. Dia ni. Line tu tahu okey. Dia test neckline kat sini. Area resistance dia perlu break up. Okey, once dia break up boleh pergi mana? Dia ada satu resistance kat sini. Reject. So kita, kalau kita nak swing, kita boleh TP mana? Break up sini. Dapat 19%. Lebih kurang lah. Kalau berjaya break up kena break up, kena ada volume tau. Esok tengok dia break up dengan volume kan, break up main-main. Kalau break up tak ada volume, jangan nak masuk trap tau. Juga nak perangkat nampak orang biar merah pula. Terkejut. Cik dah tengah record video. Nanti terkejut saya. Saya dekat pintu ni. Ada buka pintu pula anak saudara. Okey. Okey, so sini lagi resisten dia. Sebab kan bila buat line ni senang kita nampak. Okey, 580 ada lagi. So kalau yang nak break up, nak ambil lama, sini dapat 50%. Agak-agak tapi lagi sekali nak abang betul Dia naik gegek turun, ada naik turun. Siapa yang beli tengah naik tu, turun jatuh sakit jantung. Baru kat lah terbang pula. Beli pula. Betul lah counter ni betul-betul naik lah. Kejar-kejar lah sangkut, turun lagi. Chase kat loss lah pula. Tengok naik lagi. Kita pun kejar lagi. Jatuh lagi. Chase. Nipu lah counter ni, dah habis lah kot. Tengok terbang lagi. Tahu tak dia main zigzag. So kalau nak entry, tengok balik time frame kecil pula. Dekat sharp mana, sharp entry dia kat mana. Tapi kalau yang jenis yang tak kisah, yang tutup terus platform dia maksudnya yang dia ni betul-betul swing, dia ada kerja ke, yang pergi offshore contoh pergi offshore, dia cakap time frame daily nampak cantik. Lepas tu ada breakout with volume. Breakout tu dia pecah ni, neckline ni kan tengok banyak kali pecah, acah-acah turun balik, pecah, acah-acah turun balik. Ni sentuh je jatuh, ni pecah, acah-acah jatuh balik, pecah, sampai. Adakah kali ni pecah dan sampai, ataupun acah-acah dan turun balik? Kita tak tahu. Nak tahu yang mungkin kita boleh predict sikit dan bila ada volume. Dan boleh pasang indikator. Apa gunanya ada indikator? Indikator tu nak support lah kita punya kajian kita. Gitu. Okay. Indikator kata apa? Indikator kata betul dia dekat uptrend. Lepas tu dia bawa je atas support 37 sen. Dia break out higher high dia yang sebelum. So dia akan buat satu lagi higher high. Dan kemudian dia akan turun buat higher low. Dan buat another higher high. Dan higher low. Dan higher high. Macam tu lah sampailah dia dah penat. Okay, counter kalau tengok ni. GBS ni. Kita bagi candle balik pening pula Candle high kena shit. Alright. Selagi dia di atas ATR, sepatutnya buy kat sini lah Awal lagi dia bagi buy call. Beli. Ya kena naik ni. Orang tak beli buat tak tahu. Lepas tu tengok beli dah puncak ni jatuh je. Tengok dia besar naik. Naik. Okay. Dia macam tu naik turun. Kan dia nak naik pacak terus sampai kot. Banyak cantik. Tapi ada counter yang operator gila sehari naik pacak 100%. Counter apa yang gila tu? PR Lexus tu kan gila. Sehari naik pacak-pacak. Kalau dia ni nak pacak tu saya tak tahulah. So far dia naik turun secara sihat. Alright, dia di atas ATR, dia di atas awan nano. Lepas tu dia di atas ni dua line ni. Rejection pun berlaku kat line tu. Lepas tu ni dia naik elok je atas line merah. Line merah ni SMA 200.
SMA 200 pula, SMA 20, MA 20. Mick BB Bollinger Band, dia punya tengah, line tengah. So dia sekarang dekat atas Mick BB. Okay. Lepas tu kalau hijau kan boleh masuk. Selalu dia bagi berapa hijau? 3 hijau jatuh. 3 hijau jatuh, 3 hijau jatuh ke? Tak tahu. Yang ni naik elok je, banyak hijau ni. So tengok kat mana resisten dia. Kalau kat sini ternampak ada resisten dia kat mana, sini. Dia cuba pecah dan buat high yang baru, tapi dia turun balik bawah resisten tu. Ni dah jadi RBS hari Jumaat tu. Ada turun bawah RBS ni, dah jadi resisten balik pula. So kena pecah balik betul-betul bagi ikhlas atas 37 sen dan teruskan kenaikan. Tapi kalau tengok teknik Bollinger Band, macam ni dia naik tinggi melepasi Bollinger Band, offside terkeluar, bola terkeluar. Ni offside, dia masuk balik dalam Bollinger Band. So yang ni esok mungkin dia offside dulu atas Bollinger Band, dia masuk balik. So ada peluang siapa yang belum masuk, tunggu dia masuk balik dalam Bollinger Band dan entry. Siapa yang dah masuk, tahniahlah ya. InsyaAllah kot naik. Saya rasa naik sikit lah esok, naik sikit. Okay, kalau tengok yang belakang background dia nak naik lagi lah. Okay, untuk swing tak ada masalah kan. Selagi tak pecah line ni, hijau ni, swing je lah sampai bila-bila pun. Sampai target kita ni lah. Okay, Minho lagi, go. Go ni saya kat dalam. Nak air sikit. Go edaran. Opcom. Apa lagi kan? Huatai big. Tu semua geng suka cadak naik tu. Okay. Ni dia ada buy signal dah. Okay. Dekat Delhi. Tapi macam biasa dia naik, dia turun, dia akan turun. Bila semasa dia turun tu, ni dia ada resistance dia dekat sini. Dia break up tapi dia acah-acah patah balik pula. Okay. Dijangkakan dalam masa beberapa minggu ni dia akan cuba naik lah. So dia akan naik tawan ni sebab dia dah buat uptrend. Tapi dia akan turun naik, turun naik, turun naik, turun. Tapi dah keadaan uptrend lah. Kena break up yang ni dulu, strong. Lepas tu kena bagi satu candle bullish bertapak di atas sini. Barulah meyakinkan untuk swing. Siapa yang dah masuk tu tak apalah. Kalau mampu bertahan untuk hold lah. Sebab nampak dia cantik. Allah, jadi kecil pula. Kita nampak segan-segan tak. Hijau. Kalau candle tu sihat duduk atas ni, InsyaAllah dia akan cuba cari resistennya. Resistennya yang kita jangkakan 1 TP 590, 2 TP 660 dan seterusnya. Boleh TP kalau kat atas puncak ni Ni semua setiap ni adalah resisten dia. So senang nampak dah ada benda lah ni. Tak ada sebab tak kerti nak tarik kat mana support resisten ni. Dah ada tu. Indikator tu memudahkan kita. Tak payah nak fikir-fikir sangat. Tak. Ni. Atau nak yang bullish kat mana? Atas awan lah. Sekarang di bawah awan lah. Tengah cucuk awan lah. Tak tahu lepas ke tidak lah. Okay, macam ni kan. Sebelum ni dia duduk bawah awan. Lepas tu dia dah naik atas awan, jadi apa? Bullish elok. Sekarang ni duduk tengah telan dalam awan. Kena break up dulu duduk atas tu baru dia akan menuju puncak gemilang cahaya. Okay. Go. Cantik. Tapi dia biasalah dia didang. Tengok. Dia dah offset BB juga. So yang offset BB akan masuk BB. Siapa belum masuk, cari ada peluang lah. Siapa yang dah masuk, saya rasa counter ni cantik. Okay. Dia beli dengan volume. Dia cuba break out with volume high ni. So takkanlah counter ni nak main-main. So insyaAllah dia akan, kalau turut-turut sangat dia macam ni. Mungkin kalau tak naik dalam minggu ni, minggu depan ke, macam ni. Tapi kena banyak bersabar. Kalau dia naik tu minggu ni, Alhamdulillah. Kalau tak sabar, dia main didong kat sini, didong. Baru dia nak break out tu suka hati dia. Dalam dia didong ni ambil sakit jantung nak cut loss lah. Hopefully saya bukan orang yang cut loss tu lah.
dia kan main dengan emosi. Kita tahu counter tu boleh naik. Macam Tenko kan ada yang kat loss kan, tengok esok naik kan. Dia macam kalau kita kajian, kita percaya yang dia sebenarnya akan naik, so kita hold je lah sebenarnya. Cumanya kalau rasa ish, baik pergi counter lain, tak bergerak apa counter ni, mula kita nak kat loss. Tengok esoknya, the next day, hari ni kita kat loss, next day dia naik. Kadang-kadang kena ada kepercayaan sikit pada kajian kita. Cuma memang dia ada strong resistance kat sini patutnya sedap lagi lah kalau dia dah break out atas tu baru beli atas 550. Sekarang ni agak bahaya tu ada kat situ. Tengok forward sikit. Dia dah start main-main dalam kotak. Main-main dalam kotak. Dia buat sideways, bagi sini turun merah, baru nak naik balik. Tata main-main, turun merah, baru nak naik. Bertabahlah dua hati. Okay, 1 hour. 1 hour naik, dia masuk dalam kotak. Kan mampu break up? Tidak. Menarik tadi menarik sebab saya ada kat dalam. Okay, tengok weekly terus lah. Okay, tengok kecil-kecil macam nak rempit. Kita nak swing kan. Thank you. Okay. Delete semua dulu. Okay. Dia sekarang reversal dia kat sini. Anak panah dah bagi sepatutnya entry kat sini lah kan. Okay. Reversal dia bullish, kena makan candle berry sebelum, so dia kat sini 510 pun boleh. Ataupun yang sini dah bagi anak panah ni. Get ready. And then ni dia dah solid lah. Betul-betul je nak reversal lah. Okay. Cantik dia bila biru ni cross up merah lah. Ataupun dia cross up hijau dulu lah. Dia jumpa hijau dulu, so dia cross up hijau dan dia cross up merah. Buatlah satu uptrend menuju puncak gemilang cahaya macam ni. Dan tapi dia ada resistor kat sini. Nyampah kan kalau ada resistor yang kuat ni. Ni nampak tak ada satu kotak sini. Dah jadi warna hijau dah. Hijau lah. Nampak tak? Tu. Ada kotak ting deng. Nanti dia ni pun masuk gedang baru break up tu, barulah dia nak cari atas tu. Tengok overall je. Kita buat line lah. Tutup jap. Dia nak test. Perlu break up ini dulu. Sila cari yang ni. Selamatlah mencari. Selamatlah. Silalah mencari. Okay. Acak. Ni kan, dia akan cari di tengah dululah. Mid apa? Apa benda ni? Mid channel. So dia cari yang channel ni dululah. Kat sini. Ada sini ada tak? Mana resisten dia? Dia akan cari resisten. Alamak, ke bawah. Dah sampai resisten ke? Saya nak tunjuk media channel ni. Ni line tengah ni. So dia mesti akan cari. RM590 boleh kot. Bagi dulu. Lepas tu turun balik sampai kat bawah ni 495. Wow. Tak payahlah turun sampai situ. Turun sampai sini je lah. 510 balik. Boleh. Turun 510 balik. Suka hati buat chart sendiri Dia makan turun. Nak dia naik. Ni kan. Atas lah dia macam ni. Kena ceng. Okay, sekejap. Turun balik. Test. So dia kena ada sideway juga kan. Sideway breakout. Dia gegar main lah. Ni weekly tau. Berbulan tau nak main-main acah-acah ni. Nak bagi 70 sen tu.
kentang. Tapi saya ingat saya pernah masuk Go ni. Dia jenis senang pacak juga. Cepat lah game dia. Saya tak rasa dia makan 2 bulan pun nak naik kan. So dalam seminggu tu kalau dia ada game 3 hari dia boleh pergi banyak lah. Hopefully dia buat cepat-cepat sikit kerja dia. Ni dia pacak ni 10 Disember naik atas 17 Disember. 7 hari seminggu, 2 minggu lah, masuk 2 minggu trade lah. Okey je dia boleh naik 2 minggu. Dia breakout sini naik sampai situ 23 dalam 25%. Kalau dia breakout boleh sampai tak sini 18%. Aduh, buatlah betul-betul 2 minggu trade dapat tak 20% Go. Okay, tapi kena buat risk and reward lah. Berapa sanggup rugi, kat mana kita punya cut loss level, buat sendiri. Okay, seterusnya counter apa lagi yang menarik? DNET. DNET ni dia slow, tapi once dia naik, sedap. Dan dia ramai peminat. Dia kata yang berat tapi ramai peminat. Sekali dia naik menuju puncak juga. Gemilang cahaya. Okay, tengok. Dia pecah ni, dia akan cari 1270. Okay. Kok lah kan dia nak buat macam tu. Sekejap. Terpasang sekejap. Kita perlukan indikator juga. Lukis juga. Manual juga. Auto juga. Lukisan tutup sat. Ini terbuat Heikenashi ni sebab dia tak mengganggu gugat sangat. Okay, dia dah di atas awan hijau. InsyaAllah kot cari 1185. Menarik dia sebenarnya ni. Dia kat sini kan, dia punya ada resistance ni. Ni nampak tak? Yang kotak hijau ni. Dekat 1090 ngam-ngam. Dia touch satu, dia jatuh balik. So kalau minggu ni dia berjaya breakout naik atas 111, boleh lah dia pergi cari 1185 dan seterusnya, carilah dari 127 kan. Dia cantik ni, dia uptrend je, uptrend kecil dalam daily. Ke mana-mana alam main dah lukis aku. Tekan gedang sampailah atas kan. Ketang sampailah kat atas tu. Tapi dia slow lah. Jangan ada expect sangat dengan dia nak laju-laju. Tapi jangan seronok kalau dia buat macam ni. Ni dia bagi buy, sell Tapi dia punya sell turun sekejap je ni. Sekejap pun berapa lama. Dead range. Sell dekat sini sampai sini. Lepas 2 bar 33 hari. Sebulan lebih juga sell dia. So sell kat sini adalah kejang 33 hari tak, kita kata 33 hari. Dah 34 hari. Okey, so naik. Kalau dia tiru patternnya ni lah, lepas sebulan naik, silalah naik ke gedeng naik. Okey, tutup indi, kita buat tarik extension, pupil extension. Tutup semua lah. Kita buat satu swing saja. Ni low, ini high dia. Bukan yang swing yang besar ni, ambil swing kecil je. Nak tengok swing kecil kalau menjadi. Cen. Dekat sini, bawah low dia. Kalau extension 3 point lah. Low, high, low. So
78%, 1325, 1225 dulu. Dia perlu breakout 1155 untuk dia pergi cari 1255. Next dia cari satu. Sebab apa penting kita ada pivot? Pivot ni untuk kita dapat projection harga dia. Agak-agak kita nak TP kat mana, agak-agak dia perlu breakout yang mana. Okey, faham tak? Sekali lagi tunjuk. Ini low, agak-agak low sini. Lepas tu ambil high ni, pacak sini. Low kat kaki ke, nak low badan ke, suka hati lah. Saya ambil kaki lah. Kaki. Okay. Kita tarik agak-agak je. Di sini kalau rasa nak ambil sampai kaki bawah ni, ambil lah kaki bawah ni. Jadi lah lain sikit. So dia nak cari apa ni? Cari RM1.17 dulu. Breakout RM1.17, cari 1245 ataupun 1250. Ni ikut tarik itu. Mungkin tadi saya tarik 1250 kan. Ni jadi 1245. Ada tu. Terlebih tarik ke kurang. Eja lah. Agak mata kita pandang. Ni ambil yang penting 3 point. Low, high, low. So dapat projection price dia. Ni agak-agak. So dia lepas ini, dia akan cari yang ni. Dia lepas yang ni, dia akan cari yang ni. Dia lepas yang ni, dia cari yang ni. Selalunya orang point sampai 100% je lah. 100% je dulu. Bila dah berjaya breakout 100%, baru orang aim yang paling tinggi lah 16180. Itu kena pecah 100 dulu lah. Counter sense off adik-adik di net, saya itu swing kan dah 70%. Dia 127.20 ni lah. Rasa saya belagak sebab saya expect dia dah lepas 100%, dia mesti cari 161 kan. Tengok-tengok dia tak cari pun. Dia naik sampai 127%, dia turun. Daripada 7% saya tinggal 50%, saya tinggal 20%. Memang mengecewakan lah sebab kita kerugian. Walaupun dalam untung kita rugi. Macam mana cakap? Rasa turun dia akan drop. Dia sensor tu turun. Kita tengok Ustaz apa jadi dia tu. Menyakitkan jiwa jugalah. Kadang-kadang tu jangan tamak sangatlah nak 70%, nak pergi 100%. Punyalah nak target 100%. Tak semestinya kita perlu hit je. Paksa pula. Cat tu kita ni siapa nak paksa cat tu pergi cukup 100% kita kan. Tengok kena baca candle dan chart jugalah. Chart dah kata nak turun tu turun. Dia tak akan boleh nak force pergi target kita. Tengok dia dah start naik. Dah. Dia turun kau. Dia dah start naik. Turun, naik. Dan dia start nak buat kenaikan baru lah. Dia akan cari balik dia punya high sebelum ni kan. Siapa yang rajin, bersabar dan bertabah untuk swing, inilah masanya. Tapi kena bertabah sebab dia counter yang slow. So tak boleh nak expect dia naik pacak-pacak tu. Dia naik turun. Okey. Pelan-pelan dia akan cari balik lah. Kalau kita buat satu curve yang besar, contoh saya bukanlah kata dia akan buat macam tu, anggapan sahaja. So dia akan pelan-pelan. Ni kan bila dia start naik, kalau kata dia berjaya breakout yang kotak ni ni di sini dia berjaya breakout, so dia akan acik ketang turun, naik turun, naik. Tak tahulah sampai bila, sampai dia letih. Okey, so dia akan naik. Selalu kan orang beli bila dia dah breakout kat situ lah kan. Yang bawah ni orang tak ambil kisah sangat lagi lah. Dia dah breakout kat sini, dah jadi 35 sen kan, baru orang tengok dia balik. Okey, dia nak pergi 49 sen adalah 40%. Kalau yang ambil sekarang, katalah dia sempat turun dulu,
Kata dia turun tapi kena tengok tablet kecil ada tak dia buat retracement. Itu adalah peluang lah. Okay. Dapatlah 60%. Kalau tak berani nak tunggu sampai dia punya tajam-tajam tu, memang dia rasa memang dia pergi 70% je. Nak target 100% tu rasa sensor payah lah. 100% 100% kat mana? Sini pun 81% je, tak boleh lah. Saya kena break out nak bagi 100, takut dia reject. Saya dah kena, tak pergi. Ambil 50% tu mungkin logik lah. Sensor dia boleh naik, dia slow-slow dia naik tu. Saya agak je lah. Okay, lagi counter apa yang menarik? Saya tak baca pula counter kita. Counter apa, GBS momentum tu. Okay. Sekejap, counter apa lagi yang menarik saya macam rasa banyak betul counter yang menarik. OWJ kan dah lepas ke mana alam dah. Ini dah breakout kan. Dia cari balik resisten dia tu. Sebab tu jangan buat main-main tau garis-garis ni. Dia cari balik. Jangan diabaikan nampak lukisan bodoh ni. Dia pergi. Next kalau dia berjaya backup, dia cari yang atas ni kan. Pelan-pelan kayu. Tapi kena breakout lu. Masa breakout dia kena buat satu uptrend channel lah. Masa kita tengoklah Indie sama Indie kena bawah daripada harga kita kena ada 50, 100 dengan 200. Kalau betul 3 indikator tu duduk kat bawah, dia adalah strong uptrend, boleh swing lama-lama lah. Swing berbulan-bulan lah. Okay, yang ni dia still dalam keadaan slope yang degree yang rendah lah bukan sharp. So kalau dia berjaya breakout kat situ, so kita expect dia punya sharp kenaikan yang sharp. Ni yang katalah dia berjaya breakout dan buat satu kenaikan uptrend yang sharp, barulah cantik, barulah laju pergi. Sekarang ni dia punya tu landai lagi, degree of kenaikan dia tu masih landai. Even dia tak macam ranging kalau ranging kan macam ranging macam ni. Ranging macam tu, kotak selari je, naik turun equal high, equal low, equal high. Saya dah bergulung-gulung ni dah. Equal high, equal low. Yang ni dia buat pasang indie lah. Pasang indie lah. Nak bagi nampak high low. Kan serabut. Ini apa? Ini adalah MACD. Saya gabungkan terus. Okey. So dia buat low, high, dia buat high low. Bila dia turun, dia tak turun melebihi penurunan yang sebelum. Yang ni dia turun lebih pada hak yang ni. So kita akan tunggu dulu betul-betul confirmation. Dekat sini boleh entry balik. Kalau macam ni kena exit dulu Kalau swing kena exit dulu, sebab dia dah turun low daripada low yang sebelum. Turun dia ni dah break yang high low sebelum. So kena keluar ini. So buat lagi sekali, masuk. Okay, dia buat high low cantik lah. Kalau dia buat high low 2 kali cantik lah. Kalau dia turun, yang ni adalah peluang. Kalau dia turun tak melebihi daripada yang sebelum, kita cari peluang hijau yang seterusnya untuk confirmation entry. Barulah kita masuk and right. Okay. OWG, mana lagi kantor-kantor yang menarik ni? Okay. Tak apalah, saya dah lupa. Saya ada senarai tadi. Saya punya list ni dah macam-macam list pula. Sekejap stock screener, ambil jap GBS momentum lah. Pentek semua tu
Pentek saya masuk tau. Naik kat main lagi. Sebelah bit juga. Okey. Ni dia kantor-kantor dia siap Pentek, KAB, Jadem. Jadem ni kita dah buat review berkali dah. Skinwolf. Ni semua ada potensi ni. Kalau dia dah naik masalah tengkuk ni dah lama sangat kan. Cuma yang kantornya ada momentum. Selalunya dia akan teruskan momentum dalam masa 2 minggu. Ni. Pentek lah. Pentek sebab saya dah masuk. Dia keluar balik. Dia dah start turun itu. Ni dia start nak naik balik. Pentek cantik. KAB, Jadem, Skinwolf, Capital A, di Nets, Pecam, Senghang. Ni ada news. Hati-hati sikit. Senghang, Sang Inari. 4 hours ambil yang daily. Kita nak dapat banyak counter sikit. Okay, Tenko siap. ONG, Mediat, Swift. Cantik kan. Pentek, Solar Vest, Miho kita dah kaji tadi. Jadem, Pimeter, KAB, naik cana-cana. Ukraine Jets masih pelan-pelan kayu. Di net SMM malah aku fikir gitu je. Okay, boleh lah kantor-kantor ni. Esok kita try update lagi hari Isnin untuk nampak sebenarnya hari Isnin ni penentu lah untuk minggu seterusnya dia akan naik apa. Macam kita buat kajian minggu ni, insyaAllah ada 1-2 yang naik. Cumanya kalau momentum untuk hari tu, tengok hari Isnin pula. Sebab dia ada catalyst news lah apa hari Isnin tu. Dia bagi reaksi untuk minggu tu macam mana market nak gerak. Kalau kita pakai GBS RND, dia masih di bawah awan. Dia masih di bawah ATR. Okay, sebenarnya belum lagi lah untuk swing. Belum lagi lah untuk swing. Cumanya kalau tampil kecil-kecil itu 4 hours. Kita tengok kita kembali ke yang tampil kecil. 4 hours dah ada buy call. Sini. So sini dah boleh entry sebab dia dah breakout ATR. Maksud resistance satu, resistance yang ni dia berjaya breakout kat sini. Lepas tu dia berjaya breakout line hit line purple ni lah. Sebelum ni saya buat line biru. Lepas tu mata saya macam biru. Tukar lah. Saya buat line purple pula. Okay, kalau siapa yang beli ini ni jadi line purple pula. Saya tukar ni line purple. So breakout line purple ni dah boleh buy untuk swing lah. Lepas tu di atas awan pula. Dah lah dia dah breakout. Lepas tu dia di atas awan. Lepas tu dia di atas dua line ni. Merah dah ni. Tak biru ni nampak. Tak nampak ni. Sebenarnya biru ni. Ada biru tu sebab tu saya tukar colour purple ni. Sebab ni warna biru ni. Nampak tak biru ni. EMA 5 ni. EMA 5 ada cross art EMA 20. Dan cross line hijau. Okay. Nanti untuk swing. Biar je daripada sini entry. Kalau sini entry breakout sini. Ni kan. Ni candle ni breakout ni. Entry sini biar. Selagi dia tak bocor line hijau. Biar. Daripada dia tak awan. Tak bocor awan kan. Tapi kalau jauh sangat daripada awan. Dia akan cari awan balik. Mari kita tunjuk contoh. Yang dah masuk awan tak apa. Jangan duk masuk. Dah lari daripada awan jauh kan. Nangis dia patah balik. Nampak tak? Bila dia menjauhi awan, dia cari balik awan. Ni kan, dia naik atas awan. Okey lah, dia naik atas line merah dan hijau tu. Lepas tu, awan dah makin jauh. Awan kat sini, dia kat sini. Dia cari balik awan tu. Bocor bawah awan. Dan seterusnya habislah cerita. Okey, dia sebenarnya macam ni. Peluang satu merah. Kalau bocor merah, next kita ada support hijau. Bocor lagi hijau, keluar lah. Takut dia buat downtrend lah macam ni. Ni naik. Bocor yang biru. Bocor hijau. Memang jadi downtrend. Lepas tu naik. Kalau dia dah naik atas merah. Biru, merah, hijau tu memang cantik lah. Saya buat biru merah tu sebab sama dengan line MACD yang biasa. Basic MACD kan biru cross up merah tu beli. Sama lah. So saya buat kat sini biru cross up merah beli. Ok. Selagi atas hijau-hijau tu akan mari turun duduk bawah dia akan beratur. Beratur untuk swing tu adalah biru, merah, hijau. Saya tak buat traffic light. Traffic light yang lain. Asyik traffic light je kita tukar colour sikit. Biru, merah, cross beli.
Hijau kalau bocor tu kena keluar. Macam tu. Atas ATR cantik, atas awan cantik, atas pula line 2 ketul beli. Ni atas ATR, atas awan, atas line 2 ketul beli. Kalau ikut macam tu lah. Untuk swing. Lepas tu resistan dia kat mana? Net resistan kat sini. Ni dah ada resistan ni. Susah apa tanda 37 sen. Lepas tu resistan yang turun-turun ni, yang selonggok-selonggok ni, tanda pi dulu. Nanti tertentukan nak ambil yang mana. Takkan nak ambil satu ni 370 net resistan 380. Oh, saya dah buat elect way lah, Jack. Saya ada buat elect way ni. Tengok review counter yang sebelum ni ada drawing lah tu. Drawing saya kan suka padam balik. 14 sen. Dan seterusnya. Kalau nak swing high, inilah sampai kat sini lah, kurang-kurang pun 435. Maksudnya kita expect dia gedung-gedung dia tu banyak punya dia, banyaknya laluannya. Dia nak pergi cari kat 430. Tak kisahlah macam mana dia nak pergi tu dia naik turun. Dia nak buat macam mana tu ikut suka dia. Laju ke slow tu saya tak sure lah. Tapi nampak dia start nak buat uptrend jacks untuk swing. Skimbo ni pecerita. Skimbo naik pacak lah. Awal-awal tak nak beli, dah naik pacak pun nak beli. Apa yang kata kat saya tu, dah naik baru nak share. Saya yang tu sebab intraday kan ada peluang. Kalau nak swing day mana tahu. Yang tinggi-tinggi ni kita elakkan lah. Cuma untuk intraday tu untuk sharp berapa bit, 3 bit saja. Ada orang ambil 3 bit je sebab ada peluang kat situ. Ataupun yang kalau macam kalau tanya uptrend, kalau dah naik banyak sangat dekat daily, kat intraday naik banyak sangat, kita tengok retracement dia kat mana. Cari dia waktu turun dulu. Waktu dia merah, turun, tengok reversal baru masuk. Confirmation reversal macam saya cerita tadi Kalau counter dah pacak naik macam ni, dah naik, kita tengok ada peluang tak dia kat merah, baru beli. Yang ni macam naik tinggi sangat, kita takut kan. Macam ni, dia dah naik, dia dah merah kan, dia turun dulu, biar dia turun, biar je. Perhati counter yang kita berminat tu lah. Contoh kita minat Wolf kan, biar ada merah tu settle, buat base dekat mana, dia break out, baru kita beli. Ataupun tarik bibo. Kalau tak tarik bibo, buat kotak. Nampak dia dah start turun, masa dia bagi hijau, area sini dia duduk main, tengok dia break out, bagi dia break out, ok dia naik. Dapat dah berapa bit kan. Saya tengok time dia kecil lah, sebab kita nak rempit. Nak rempit mungkin 15 minit, 30 minit, nak stable sikit. Kalau yang jenis rempit lagi laju, dia boleh 1 minit, 5 minit, tu silakan lah. Macam ni, time kecil 15 minit, okay, ada sini nampak merah, keluar dulu. Ni dia bagi anak panah yang dia akan turun. So, biar je dulu dia turun, tunggu line merah, hijau ni mari. Lepas dia break out, dia makan 2 bearish yang sebelum, candle yang bearish sebelum, 2 candle yang sebelum. Yang ni makan 2 candle sebelum, boleh masuk. Tunggu sini dah ada buy pula lagi, setup cantik Asyik dia dah bocor yang merah, boleh keluar dulu. Ataupun nak tunggu sampai hijau bocor. Kalau yang swing lama, mungkin dia tunggu hijau, tengok sekat nak sampai hijau, dia rebound balik. Line ATR dia setul line ATR, tu dia pergi balik. Naik. Okay. Tapi saya tak berapa suka skim ni sebab dah naik sangat lah, tinggi betul. Ada yang peminat dia, skim ni ada peminat dia. Seng Hang ni sebab nak bagi dividen, so ada rally naik canak-canak. Dia nak bagi dividen minggu ni, so tak silap saya minggu ni lah ex date dia. Ok je kot Yang ni siapa yang ada indie dan screener tu, sadi sini lah teruskan tadi. Saya nak quit dekat sini dulu lah, dah pukul berapa dah.
Okey, siapa yang berminat GBS RMD ni boleh beli kat saya RM30 saja. Membeli sampai bersedekah infak untuk bulan Ramadan. Okey, kita akan sedekahkan kepada pelajar-pelajar untuk buka puasa. InsyaAllah amalan yang dia buat seharian untuk berpuasa tu dapat kita memberi makanan orang berbuka puasa tu, kita dapat pahala sebiji tanpa berkurang sikit pun. Pahala dia tu kat kita. Apa kata kita ambil peluang tu? Okey, sambil-sambil saya menjual, sambil-sambil saya dapat juga pahala bersedekah. Sambil-sambil beli, yang membeli dapat juga pahala bersedekah. Sebab ni promosi bulan Ramadan saya jual RM30. Selalu kan RM100 yang GBS screener dengan momentum yang banyak-banyak tu lah. Yang ni satu, of course lah kita bagi harga diskaun sikit yang boleh mampu beli RM30 tu. Okey, dia punya best dia ada market structure, high low semua tu. Saya saja sebenarnya 30 minit ataupun 1 hour. More stable, pakai dengan Heiken-Ashi. Candle Heiken-Ashi sebab dia based on Heiken-Ashi. Lepas tu boleh tutup yang semak-semak tu. Kalau masa mana-mana lah line-line ni, saya pun ada ni macam ni, baseline, conversion line tu saya tutup. Tak kisahlah mana rasa macam semak tu, tutup. Pergi antik. So tinggalkan yang ni. So yang support resistance gancap pun boleh. Dah ada kat sini kan. So kita tahu okay, ni support dia akan buat rejection, dia akan cari 91 sen. Boleh juga macam ni, dia akan breakout 91 sen, dia akan cari 96 sen. Dia membantu kita juga. Sebab ada orang yang jenis tak nak baca apa dah, dia baca gun je, support kat dekat dengan support aku beli, dekat dengan resistance aku jual. Satu bit orang resistance aku jual. Ada orang tak nak baca chart pun, dia nak trade je pun, dia tahu dia nak untung, dekat support aku beli, dekat resistance aku jual. Okey, ni dah ada siap-siap. Lepas tu dia ada line ATR. ATR kita tahu untuk swing. Bila ATR ada buy, insyaAllah selagi candle di atas ATR, dia boleh naik, buat kenaikan lah. Dengan syarat lain, kalau nak lebih kuat, dia di atas awan, lagi dia di atas dua line ya, merah dan hijau. Okay, yang first dia kena biru dulu lah. Biru dah tak nampak sebab dah blend sekali dengan candle. Dia sebenarnya ada biru. Ini line biru ni, bila dia dah cross up hijau, cross up merah, boleh beli. Okey, boleh beli, dia naik lah berapa bit, turun balik. Saya tengok ni ada reversal. Bila dia duduk atas ATR dan ada buy, baru kuat. Biru cross up merah. Yang hijau dah memang ada kat bawah. Lebih kuat daripada kita beli masa ni. Biru cross up hijau, cross up merah kita beli, memang naik lah untuk sehari tu. Memanglah naik kan. Tapi lepas tu kalau kita nak swing dah tak boleh dah, dia dah turun balik dah. Okay, lebih baik kita beli masa dia di atas ATR, atas awan lagi pula. Lepas tu line hijau tu dah kat bawah. Macam ni kita baru saja cross up line line hijau. Yang ni hijau dah memang kat bawah, tunggu biru cross up merah je. Okay, cantik macam tu. Boleh swing lama. Swing daripada sini. Yang ni, yang belakang tu kalau hijau tu bullish lah. Kalau merah tu tengah bearish lah. Zone bearish dengan bullish lah. Bullish zone, bearish zone. Bear and bull. Aduh. Di sini nak tunjuk. Kalau kita masuk based on ATR pecah kat situ dengan cross up. Ni line cross up ni biru cross up merah. Kita beli kat situ. Biru cross up merah. ATR ada white. Lepas tu candle pun atas awan. Kita biar je right. Sampai dia bocor hijau. Selagi tak bocor hijau kita ni. Okay. Dapat 55%. Time frame 30 minit. Ini 28 Mac sampai sekarang 8 April. So tak sampai sebulan naik 50%. Okay. Okay, siapa yang berminat boleh pergi beli dekat Game Borak Saham saya dekat sana. Telegram Game Borak Saham @Syahidah Asad. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menunggu menanti saya untuk review konten. Terima kasih kerana yang subscribe. Siapa yang belum subscribe, lepas tu saja support saya dengan klik butang subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.